Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum. Pembuka kata, saya sembah pembuka bicara. Sebelum saya bermula, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Alhamdulillah, nama diberi Nabila Suhaila binti Sazali. Saya daripada kelas DPSU 5E, bernombor metrik DSU 202025-154. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang apa itu pengenalan al-istisyab. Pengenalan al-istisyab ini boleh dikenali dengan tindakan dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Terdapat pelbagai sumber yang boleh menjadi sandaran kepada mujtahid. Sumber-sumber ini boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu yang pertama, sumber yang disepakati, dan yang kedua adalah sumber yang tidak disepakati. Jumhur ulama telah bersepakat bahawa ada 4 sumber yang disepakati dalam mengeluarkan sesuatu hukum, iaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Manakala bagi sumber-sumber yang tidak disepakati, ini ialah yang pertama, Al-Ihtisab, yang kedua, Al-Ihtisyab, yang ketiga, Qaul Sahabi dan pelbagai lagi. Jadi, pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan salah satu daripada sumber yang tidak disepakati, iaitu Al-Istisyab. Kami akan menerangkan mengenai Al-Istisyab ini bagi aspek pendefinisian, pembahagian-pembahagian, dalil-dalil kehujahan serta contoh-contoh Al-Istisyab. Jadi, marilah kita luaskan lagi takrifan minda kita berkenaan apa itu definisi ataupun pengertian Al-Istisyab. Bagi takrifan atau definisi al-istisyab ini pada sudut bahasa ialah bersahabat, bersama, tuntut persahabatan ataupun sentiasa seiring. Manakala al-istisyab dari sudut istilah pula adalah dalil yang menilai tetapnya sesuatu perkara selagi tidak ada sesuatu mengubahnya. Dalam arti kata lain, ketetapan pada masa lalu berdasarkan hukum asal terus menerus berlaku untuk masa lalu, berlaku untuk masa kini dan masa akan datang. Ia turut membawa maksud seperti dalil ini, yang bermaksud berkekalanlah hukum yang ditetapkan terdahulu tetap berlaku pada masa sekarang selagi tiada dalil yang merubah keadaannya, iaitu mengekalkan sesuatu hukum berasaskan kepada hukum yang sedia ada selagi tidak ada mana-mana dalil yang mengubahnya. Begitu juga ia boleh didefinisikan dalam dalil ini pula, yang juga bermaksud sebagai menghukum dengan ketetapan sesuatu perkara ataupun menafikannya pada masa kini berdasarkan atas ketetapan atau penafian pada masa lalu kerana tidak ada dalil yang merubah keadaannya. Akhir sekali, bagi pengertian al-istisyab yang lain ialah sesuatu keputusan yang dibuat oleh ulama mujtahid dalam sesuatu perkara yang telah dikaji daripada Al-Quran dan Al-Sunnah setelah mereka tidak menerima sesuatu dalil pun yang boleh mengubah hukumnya. Dalam keadaan tersebut, ulama mengekalkan sesuatu hukum itu dengan berasaskan hukum yang telah sedia ada kerana tiada sebarang dalil pun yang dapat mengubah hukum tersebut. Jadi, berikut sekian itu sahaja daripada saya. Bunga suraja di atas para, jatuh di timba buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah Ayuni binti Abdullah dari kelas DPHU 5F. So saya akan menerangkan tentang pembahagian al-istishab. Yang pertama adalah hukum asal berterusan harus selagi tiada dalil menyalahinya. Ianya membawa maksud pada asalnya sesuatu itu adalah harus, iaitu ketika tiada dalil yang menunjukkan menyalahinya seperti mengharamkannya. Dalil yang menunjukkan perkara-perkara yang membawa faedah itu harus. Contohnya, bila kita jumpa sesuatu yang mana asalnya adalah harus, maka dia akan tetap dan kekal dengan harus. Yang kedua adalah asal bebas tanggungjawab berterusan hingga ada dalil ditaklifkan. Ianya membawa maksud asalnya seseorang bebas daripada bebanan hinggalah ada dalil atau bukti ia memikul tanggungjawab itu. Contohnya, lelaki atau wanita tidak ditaklifkan untuk memikul tanggungjawab
sebagai suami isteri selagi belum terjalin perkahwinan sah kan. So maknanya lelaki atau wanita yang bujang dia tidak perlu memenuhi mana-mana tanggungjawab sebagai seorang suami atau isteri sehinggalah dia berkahwin. Yang ketiga, berterusan mensabit hukum syarak hingga sabit sebaliknya. Ianya bermaksud tetap hukum dengan sifat asalnya, iaitu asal ketetapan syarak pada sesuatu hukum sama ada ia harus atau haram sehinggalah ada dalil yang menunjukkan ianya dihukum sebaliknya. Contohnya kita dapat ambil macam air dalam telaga atau air kolam. Pada awalnya dia bersih dan dihukum suci, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan ianya dikotori najis, seperti berubah bau, warna ataupun rasa. Yang keempat, ketetapan hukum menurut syarak dan akal terhadap sabit dan berkekalan. Ianya membawa maksud sesuatu ketetapan hukum tu berlaku menurut syarak dan akal tentang sabitnya dan berkekalannya. Erti kata lain, ianya diakui ada kaitannya oleh syarak dan akal. Sebagai contoh, hukum halalnya perhubungan lelaki dengan wanita dengan sebab perkahwinan sehingga ada dalil yang menunjukkan haram perhubungan mereka ni seperti melalui penceraian atau fasakh. Dan terakhir sekali adalah berterusan hukum ijma' tempat ada perselisihan. Ianya bermaksud hukum yang disabitkan melalui ijma' pada tempat yang diperselisihkan di kalangan ulama' atau masalah yang berkaitan dengan hal ini. Sebagai contoh, para ulama' ni telah ijma' berpendapat sah sembahyang seseorang yang bertayamum ketika ketiadaan air apabila ia melihat air selepas memulakan sembahyang atau selepas selesai sembahyang. Seterusnya saya akan menerangkan tentang perbahasan ataupun hujah al-istishab. Ulama' ni berselisih pendapat mengenai perbahasan atau kehujahan istishab ketika ketiadaan dalil. Menurut jumhur ulama' Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta segelintir ulama' Hanafi mengatakan bahawa istishab ni sebagai hujah sama ada pada nafi atau isbat. Manakala jumhur mutakhir Hanafi mengatakan istishab ni hanya sebagai hujah pada nafi sahaja dan tidak pada isbat. Manakala menurut ulama' mutakallimin ianya tidak menjadi hujah sama sekali. Secara ringkasnya daripada ketiga-tiga alasan mazhab ni kita dapat memahami bahawa al-istishab ni menjadi hukum sedia ada, tetap dan terus digunakan sampai sekarang sehingga ada dalil atau bukti yang nyata untuk mengubah hukum yang dipakai itu. Dalam masalah hukum yang telah kukuh ni secara pasti melalui dalil-dalil nas Syafi'i. Ia tidak termasuk dalam takrif al-istishab kerana hukum ni tidak akan berubah selama-lamanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat Aiman bin Jamaat daripada DPHU 5E dan saya akan menerangkan tentang kaedah-kaedah fiqh yang terbina daripada al-istishab. Terdapat beberapa dasar kaedah tertentu yang terbina atas dasar al-istishab. Antaranya ialah yang pertama, al-aslu baqa'a makana ala makana. Asal sesuatu kekal berdasarkan sesuatu yang ada sebelumnya sehinggalah ada dalil atau bukti yang menetapkan perubahan atau mengubahnya. Contohnya, ada seseorang yang hilang dikira seperti keadaan asalnya masih hidup dan sehinggalah adanya bukti menunjukkan bahawa dia meninggal dunia. Justru itu ulama' bersepakat bahawa hartanya tidak boleh diwarisi. Mengenai hak warisi pula, menurut ulama' mazhab Hanafi, haknya itu ditangguhkan sehingga disahkan ia masih hidup atau mati. Jadi apa yang kita dapat faham dengan al-aslu baqa'a makana ala makana ni, jika sesuatu itu dikira seperti keadaan asalnya dan selagi tak ada bukti atau
orang kata bukti ataupun petunjuk yang bahawa orang itu masih hidup, maka sesuatu harta itu tidak boleh diwarisi dan kita tidak boleh sewenang-wenangnya menyatakan dia dah meninggal dunia, so bolehlah pas-pas harta. Jadi kita tak boleh selagi masih tak ada bukti, kan. Yang kedua pula adalah al-aslu fil asya' al-ibaha. Asal terhadap sesuatu itu adalah harus hukumnya. Contohnya sah semua bentuk akad yang tidak terdapat petunjuk syarak tentang batal atau haramnya. Kan, kalau maksudnya jika sesuatu akad tu sah, kalau kita tak nampak dekat mana yang membatalkan akad tersebut, yang mendatangkan haramnya akad tersebut, maka sah. Jadi hukumnya adalah harus. Yang ketiga pula, al-aslu fi az-zimmah al-bara'ah. Asal seseorang bebas daripada tanggungjawab. Dan pada erti kata yang lain pula, ia juga dikenali sebagai istilah al-istishab al-bara'ah, iaitu merupakan salah satu kaedah yang disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama fiqh antara lain ialah bebas daripada bebanan taklif dan hak-hak yang tidak harus sama sekali menetapkan terhadap seseorang atau disandarkan kepadanya sesuatu tanggungjawab, melainkan ada dalil harus berbuat demikian. Maksudnya kita faham untuk yang ketiga ni pula, seseorang itu mestilah bebas daripada tanggungjawab. Maksudnya seseorang itu bukan hamba ataupun orang gaji ke yang dibeban oleh tanggungjawab. Jadi antara itulah, seseorang itu haruslah bebas daripada sebarang bebanan taklif dan hak-hak yang tidak harus sama sekali, melainkan ada dalil harus berbuat demikian. Maksudnya kalau ada dalil yang menyatakan harus untuk dia buat seperti itu, harus untuk seseorang itu berbuat demikian, maka ia dibenarkan selagi orang kata tidak melanggar hukum dasarnya yang sebenar, kan. Yang keempat pula, al-yakin la yazul bisyak. Sesuatu keyakinan atau perkara yang diasaskan atas dasar keyakinan. Maksudnya sesuatu itu tidak terhapus dengan sebab ada syak atau keraguan yang datang kemudiannya. Sebagai contoh, sesiapa yang yakin berwuduk, bila kita ambil wuduk, kemudian ia syak berhadas, hukumnya dikira masih kekal berwuduk menurut jumhur selain mazhab Maliki. Selain itu juga, kita bagi contoh yang lain. Seorang suami menceraikan salah seorang dari dua isterinya, dan dia syak isteri yang mana diceraikan, maka semua isterinya tidak jatuh talak kerana tiap-tiap orang isteri itu dihalalkan kepada suami adalah yakin apa yang berlaku ialah syak tentang tidak wujudnya atau tamatnya halal tersebut. Namun mengikut mazhab Maliki, jatuh talak atas kedua isterinya kerana tidak dapat menentukan yang mana satu dari isterinya itu. Justeru itu, maka keduanya jatuh talak berasaskan al-istishab terhadap hukum talak yang benar-benar berlaku dengan yakin. Dan mengikut daripada contoh yang kedua ni, seorang suami, maksudnya saya menceraikan isteri saya tanpa saya memberitahu mana satu isteri, maksudnya isteri saya yang pertama atau isteri yang kedua, saya terus menjatuhkan talak. Maka mengikut mazhab yang selain daripada mazhab Maliki, apa yang berlaku itu tidaklah tidak jatuh talak kerana tiap-tiap orang isteri itu dihalalkan kepada suami adalah yakin apa yang berlaku ialah syak tentang wujudnya atau tamatnya halal tersebut. Kalau mazhab Maliki ni, bila kita jatuhkan talak atas kedua isteri kita tanpa kita menetapkan yang mana satu daripada dua isteri itu, maka kedua-duanya jatuh. Kalau ikut dasarnya, kita menerangkan aku ceraikan isteriku, tapi tak bagi tahu mana, maksudnya isteri kita ada dua, maka jatuhlah dua-dua tu. Jadi kesimpulannya, secara tuntasnya, secara dasarnya, al-istishab telah menjadi sandaran kepada kebanyakan mujtahid dan diguna pakai sebagai sumber hukum apabila tidak ditemui dalil lain. Tetapi macam mana pun, walau bagaimanapun, ia bukanlah merupakan satu dalil berasingan yang berdiri bagi menetapkan hukum baru. Malah
ia memperlihatkan berterusan hukum yang lepas apabila mujtahid merasakan sangkaan tidak ada dalil yang mengubah hukum itu. Jadi daripada itu, apabila ia bertentangan dengan dalil lain, maka dalil yang lain itu didahulukan. Maksudnya, bila sesuatu dalil tu ada dalilnya yang lain, maka dalil yang lain itulah kita dahulukan, kan? Justru itu al-istishab merupakan bidang yang dinamik bagi para mujtahid dan ia diambil kira dalam sesetengah undang-undang moden dan dasar-dasar perundangan, kerana ungkapan bahawa orang tertuduh tidak bersalah sehingga terbukti kesalahannya adalah berdasarkan istishab al-bara'ah al-asliyah. Maksudnya dekat sini, awak bersalah tapi awak takkan didapati bersalah selagi tak ada bukti yang menyebabkan kesalahan awak. Maksudnya kita mengikut pada dasar al-istishab. Sebab tu yang dia kata tadi, bila ia bertentangan dengan dalil lain, maka dalil yang lain itu didahulukan. Maksudnya kita tak akan, oh dalil ni tak betul, kita stay kat situ. Tak, kita akan cari dalil, kita akan cari benda yang lain. Para mujtahid ni akan mencari yang lain supaya ia mendahului dengan dalil yang kita tak orang kata pun yang bertentangan dengan dalil yang kita nak sampaikan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, maaf anda ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.